SAW, dia kata tawa tu nampak pusing, tapi tertawa Nabi cukup istimewa, tak pernah terbahak-bahak. Terbahak-bahak tidak. Tapi kadang-kadang kita manusia ni bila seronok kan, terbahak-bahak. Bukanlah haram. Jangan bincang itu buat haram. Orang tertawa-tawa bahak, maksud nak apa boleh hendak. Dah. Tapi boleh kawan-kawan. Boleh kawan-kawan. Tapi kalau terbahak terlepas tu, kita faham kemanusiaan, taklah berdosa, tapi adab. Rasulullah SAW adabnya terlampau istimewa. Kalau senyum sungguh, senyum sampai nampak gusi, itu tertawa bagi-bagi dah. Padahal bagi kita senyumnya sampai nampak gusi, suara tak keluar. Itu yang terbaik. Jadi kita nak menjurus ke situ. Terbahak-bahak ni tak bagus. Gelok. Sampai artinya bilik sebelah pun dengar. Bilik sebelah pun dengar punya gelok punya seronok. Bilik ni ada mesyuarat. Bilik sebelah mesyuarat. Isi mesyuarat tak dengar. Bilik gelok bilik sana dengar. Bilik sana pun gelok, sini dengar. Dua-dua gelap, orang lain di luar pula dengar. Itu dia punya hebatnya suara gelap. Tak haram. Tapi jika boleh, insya-Allah kita kawal semampu boleh. Insya-Allah. Allah Akbar. Macam mana kita nak terapkan akidah pada anak-anak supaya dia baik depan kita dan dia baik di belakang kita? Baik depan kita ni senang, baik belakang kita ni susah. Sebab itu Al-Quran mengajar kita formula Luqman Al-Hakim. Formula Luqman Al-Hakim, formula cantik mendidik anak. Ditekankan tentang iman, tapi itu bahasa semua kita sebut. Terapkan iman pada anak-anak, semua ustaz sebut, semua orang Islam sebut. Tapi Quran memperincikan tentang bagaimana kita terapkan iman. Luqman berkata, wahai anak, jika biji sawi ada di tengah langit, jika biji sawi ada di tengah bumi, ada dalam batu besar yang siapa pun tak nampak, ya'ti bihallah, Allah nampak. Pendekatan Luqman ialah menerapkan iman dengan memberi satu analogi, suatu bentuk cerita. Budak-budak dia tersentuh dengan cerita. Sebab itu bercerita pada anak tu bagus, tapi cerita yang iktibarnya baik. Sebab cara Quran menceritakan, Luqman mendidik anak begitu. Ya bunayya in takum mithqala habbatin min khardalin dan sebagainya. Wahai anakku, jika ada sebiji sawi, dan bentuk kiasan. Itu pendekatan mendidik anak-anak, bentuk cerita, sekadar memberi arahan. Beriman pada Allah. Cik iman dah. Apa dia iman? Dia cerita, kamu letak biji sawi mana pun Allah tahu. Samalah dengan kamu. Kamu buat apa pun, mungkin ayah tak tahu, mak tak tahu, tok tak tahu, wan tak tahu. Cerita begitu. Tapi Allah tahu. Bila Allah tahu, Allah boleh mewujudkan sebab musabab. Orang lain tahu, kamu malu. Contohnya, itu cara menyedarkan dia dengan penceritaan, dan dia bermula di situ, menyedarkan dia bahawa Allah nampak. Ulama dahulu menggunakan pendekatan macam itu. Saya teringat dalam sebuah kitab, walaupun dia hanya cerita, tapi cerita yang berkaitan dengan satu pengalaman seorang guru agama nak uji anak muridnya. Uji macam mana? Ringan saja, sembelih ayam. Jadi mereka dah belajar kitab fiqh, belajar habis rukun penyembelihan binatang ternakan. Dah tahu dah rukun macam mana. Baik, sekarang dah belajar fiqh. Sekarang ujian praktikal, ujian amali. Tapi guru tu nak uji akidah sebenarnya, tapi dalam bentuk fiqh ringan. Sembelih ayam. Besok kamu datang, masing-masing bawa seekor ayam, tapi pisau yang tajam. Masing-masing pun bawa. Baik, arahan saya ialah cari satu tempat yang siapa pun tak nampak, sembelih ayam kamu, bawa ke sini. Itu ujiannya. Pilih satu tempat yang siapa pun tak nampak,
kemudian sembelih ayam itu, bawa pada saya. Allah kakak pergi cari menyawak belakang batu, tempat siapa pun tak nampak. Sembelih, buat pergi depan guru. Niat tengok cara sembelih saya, tengok. Nak tunjuk semua sembelih sempoi-sempoi lah. Padahal semua sembelih itu betul. Fiqahnya betul, tak ada masalah. Fiqahnya betul. Cantik cara sembelih kamu semua elok. Tiba-tiba seorang anak murid tak sembelih. Mai bawa ayam, dua hingat lagi. Pisau tak berlumuran darah. Ada seorang kawan kamu tak sembelih. Mari kita tanya dia, mengapa dia tak sembelih ayamnya? Apa sebabnya? Sebab tadi guru bagi tahu cari tempat yang siapa pun tak nampak. Saya tak jumpa tempat tu. Sebab apa kamu tak jumpa? Sebab saya pergi mana pun Allah nampak. Saya tak jumpa tempat tu sebab saya pergi mana pun Allah nampak. Pandangan dia pergi ke lapis, ke puncak. Orang lain boleh disebut cari tempat yang siapa pun tak nampak. Dia cuma bincang orang saja. Oh, orang tak nampak, tak ada orang, tak ada orang. Tapi hamba Allah ni, dia sampai ke tahap siapa pun tak nampak. Tak ada lah sebab dia orang tak nampak, tapi ada kuasa yang nampak. Allah tak boleh sembelih. Maka Tok Guru kata, hari ni yang dulu semua seorang ya dia. Yang lain semua fail, lain semua kandas. Akidah kamu nyalin semua tak betul lagi. Dia seorang betul. Sebab saya sebut tempat yang siapa pun tak nampak. Saya tak kata yang orang tak nampak. Saya kata pergi cari tempat yang siapa pun tak nampak. Dia seorang betul. Dia melihat dengan mata hati, dia faham dengan mata hati. Itu latihan-latihan akidah. Latihan-latihan akidah dengan anak kita buat ujian macam itu. InsyaAllah jumpa dia. Okey, nanti kalau jumpa dia, suruh dia kutip. Katalah praktikal buat iman. Teori kadang-kadang tak berkesan. Suruh dia hafal sifat 20 pun dia faham, tapi tak berkesan. Jumpa duit tepi jalan, kutip duit. Suruh dia kutip. Anak tu kutip. Ni peluang menguji dia. Dia kata kat dia, berapa? Dua kupang. Jom kita pergi beli apa-apa. Uji dia. Jom kita pergi beli apa-apa. Tengok dia nak buat apa. Cik mau coklat. Habis lah. Tu 7-Eleven mak. 7-Eleven. Kopi ko pun ada. Habis. Tarbiyah tak apa berkesan. Kena balik syarah lagi. Tapi jika anak tu kata, mak, boleh ke mak? Siapa? Bukan kita punya. Masya Allah. Saya ingat latihan macam tu lebih berkesan. Masa berjalan tu, yang kita lihat umum tu, itulah modal untuk menguatkan akidahnya. Penemuan-penemuan macam itu yang mengujinya lagi mantap ingatannya bila dia diuji macam tu. Dia terbapas pun betul kan? Pada tak boleh ni, bukan kita punya kan, Allah nampak kan. Saya ingat kalau begitulah kita ajar dia cara praktikal, bukan hanya pada depan cerita Allah tu Esa. Walaupun itu bagus, tapi yang lebih berkesan bila kita hidupkan dalam kehidupan. Itulah yang saya sebutkan daripada ayat-ayat yang kita ambil dari surah Luqman, berbentuk kiasan, analogi, contoh-contoh yang hidup. InsyaAllah semoga membantu, insyaAllah. Jadi Alhamdulillah, syukur kepada Allah kita sempat menjawab beberapa soalan sehingga mencukupi untuk petang ini. InsyaAllah yang lain-lainnya kita bincang pada minggu hadapan. Terima kasih atas perhatian. Kita bertemu semula pada minggu hadapan insyaAllah. Dia apa-apa yang baik daripada Allah, yang kurang kelemahan saya sendiri. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma arhamna bil Qur'anil azim waj'al lana imaman wa hudan wa rahmatan wa nura. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-lail wa ana an-nahar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.